Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita pengalaman yang cukup luar biasa dan belum pernah lagi Abang dapat, iaitu pengalaman daripada salah seorang ahli keluarga JSPL yang mana dia berketurunan daripada keluarga peribumi ataupun nama lain orang asli. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita dan sebelum Abang berdoa, kita sama-sama berdoa, ada satu penjelasan yang Abang nak buat hari itu dalam cerita pun. Dan kalau tak silap, Abang ada gunakan perkataan jantina ketiga. Sebenarnya Abang gunakan perkataan itu adalah sebagai cara untuk cakap beralas. Tapi Abang tak sangka telah disalahfahami. Dan Abang sebenarnya bukanlah menyokong golongan LGBT. Tapi Abang tak tahu nak pilih perkataan yang sesuai pada waktu tu. Jadi Abang sebutkan jantina ketiga. Tapi selepas Abang baca, banyak komen yang mengatakan lebih elok kalau nak mewakili golongan ini, namanya panggil mereka dengan nama maknya. Jadi kalau untuk di lain kali, kalau Abang nak ceritakan cerita tentang mereka, Abang akan gunakan perkataan maknya. Itu dikata tidak menghina dan lebih sesuai untuk digunakan, dan Abang tak akan gunakan lagi perkataan jantina ketiga untuk mengelak daripada salah faham. Abang minta maaf sangat-sangat dan Abang ucapkan terima kasih pada yang menegur. Tak kisahlah kasar ke tak kasar, Abang ni jenis tak kisah kena tegur. Kalau tidak daripada awal-awal YouTube lu dah koyak dah. Sebab waktu awal-awal YouTube lagi teruk kena kan. Tapi bagi Abang bukan teruk, tapi bagaimana cara Abang menerima. Abang pun bukannya muda lagi, dah tua. Jadi Abang terima teguran sebagai menjadikan Abang lebih baik. Kita bukan menjadikan Abang lebih baik, tapi menjadikan kita ke satu tahap yang lebih memahami keadaan sekeliling dengan situasi kita sebagai orang Asia dan juga orang Melayu Islam. Jadi terima kasih sangat-sangat atas semua yang menegur, yang membalas komen, yang memberikan komen. Itu satu benda yang sangat Abang hargai. Sangat cantik sebenarnya. Kita boleh nampak pelbagai pandangan daripada ramai orang. Itu adalah sesuatu yang menjadi kenangan. Jadi sebelum mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita semua dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan cerita kali ini. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Atan, tapi Atan kata ini bukan pengalaman dia, tapi pengalaman ini diceritakan oleh nenek dia. Berlaku pada satu keluarga di negeri Perak, tapi bukan keluarga sebarangan. Ini adalah keluarga orang peribumi. Kalau kita bahasa-bahasa biasa, kita sebut sebagai orang asli, tapi Abang lebih suka sebut sebagai orang peribumi. Orang yang mula-mula duduk dekat tanah negara kita ni. Jadi cerita ni memang satu pengajaran yang luar biasa. Berlaku pada tahun 1970-an. Abang mulakan cerita. Kisahnya berlaku pada satu kampung. Dalam satu kampung tu ada tinggal satu keluarga orang peribumi yang terdiri daripada mak ayah dan juga 6 orang anak dia. Anak dia semua pula perempuan. Anak yang sulung bernama Kiah. Tapi yang tak bestnya dalam keluarga ni, si ayah ni ada sifat yang sangat panas baran. Selalulah si emak ni menjadi bahan pukul. Kalau silap sedikit dipukulnya, dimaki, diherdiknya. Ini menyebabkan anak-anak rasa sedih setiap kali mak mereka dipukul, diherdik. Salah masak kena pukul, kena marah. Banyak kali juga si ayah ni dinasihatkan oleh orang-orang kampung, terutama Tok Batin. Janganlah kau melampau sangat dengan isteri kau. Isteri kau tak buat salah. Isteri kau hanya, kalau isteri kau ada buat salah pun, beritahu secara elok-elok. Bukannya dipukul-pukul, dimarah-marah, dimaki-maki. Dan ada beberapa kejadian dibaling dengan kayu sampaikan si emak ni tadi cedera. Anak-anak terpaksalah tolong mak untuk mengesahkan kerja-kerja rumah.
keadaan keluarga ni memang sangat kesian, mendapat perhatian daripada orang-orang kampung. Tapi si emak ni sangat setia dengan suami dia. Walaupun si suami marah, si suami buat apa pun, dia tetap balas dengan senyuman. Dia kata dia faham suami dia, dia tahu suami dia macam mana. Suami dia mungkin dalam keadaan tertekan. Dia kata jadi suami dia bertindak daripada luar batasnya sebagai seorang isteri, kan besar pengorbanan dia. Tapi benda ni memang tak berlanjut lama lah. Bila hari ke hari keadaan mak semakin teruk, mak selalu dipukul. Kalau dah pukul mak, dah dimakinya mak. Anak-anak pula yang jadi mangsa. Nak pula anak yang sulung yang namanya Kiah. Jadi disebabkan tu keadaan keluarga mereka tidak harmoni, selalu mendapat perhatian daripada ahli keluarga yang lain, maksudnya keluarga peribumi yang lain. Mereka selalu tolong bantu keluarga ni. Kadang-kadang keluarga ni tak cukup makan, dibantu. Kadang-kadang yang menyebabkan orang kampung marah, si ayah ni pandai marah, pandai maki, tapi kalau suruh dia buat kerja, palinglah mengelatnya lain macam. Kadang-kadang dalam kampung tu kata ada majlis ataupun ada perkara-perkara yang perlu dibuat secara gotong royong. Yang selalu mengelak si ayah ni lah yang mengelak. Dan si emak dan anak-anak terpaksa menanggung malu dengan apa yang dilakukan oleh ayah. Pada satu hari, si emak ni bercerita dekat Kiah, anak dia yang sulung. Dia cakap, Kiah, mak dah tak larat, Kiah. Mak dah tak sanggup kena hina, kena maki. Mak dah tak sanggup kena pukul. Mak nak lari masuk dalam hutan. Mak nak jumpa dengan orang-orang dalam hutan. Mak yakin orang dalam hutan akan melayan mak dengan baik. Jadi si Kiah ni tanyalah dengan mak dia, mak ada kawan ke dalam hutan? Dia kata, mak ada kawan. Dulu daripada kecil mak memang berkawan dengan orang dalam hutan. Kiah ni tanya, orang dalam hutan tu orang ke ataupun makhluk lain, mak? Mak dia cakap makhluk lain. Mak memang bersahabat dengan mereka. Mereka tahu mak punya penderitaan. Jadi kalau sekali lagi ayah kau pukul mak, ayah kau maki mak, mak akan lari tinggalkan korang semua. Pandai-pandailah korang hidup sendiri. Mak dah tak tahan, dah kena pukul. Tapi kalau kau perlukan mak, kau serulah mak, kau panggillah mak. Mak akan bawa kamu semua anak-anak mak pergi ke tempat mak yang baru. Mula-mula Kiah ingatkan apa yang mak dia cakap ni adalah satu cakap-cakap biasa untuk mengekspreskan perasaan sedih. Tapi bila lama kelamaan, mak dia seolah-olah macam bersungguh. Sebab Kiah nampak mak dia bungkus baju. Kiah nampak mak dia akan ajar Kiah macam mana masak, ajar-ajar adik-adik Kiah macam mana nak cari buah-buah hutan, macam mana nak cari makan, nak cari ikan, yang selama ni mak dia tak pernah pun ajar. Tapi bila mak dia ajar macam tu, Kiah dah terdetik dah. Ini kenapa mak dia ajar benda-benda macam ni? Adakah kerana nak meninggalkan mereka adik-beradik daripada keluarga ni? Jadi pada satu hari tu Kiah beritahu dekat mak dia yang kalau mak dia pergi, dialah orang yang paling sedih sekali. Dia tak sanggup untuk berpisah dengan mak dia. Nak jadi cerita, pada satu hari, satu malam, bukan satu malam, pada satu pagi, tiba-tiba kecoh keluarga tu. Kiah pun sedih, nangis. Sebabnya mak ni hilang. Memang tak ada tanda-tanda macam mak dia keluar daripada rumah. Pintu rumah semuanya tertutup dengan rapat. Tak ada pun tanda-tanda tapak kaki kalau mak dia keluar ke mana-mana. Sebab kawasan keliling rumah mereka memang ada becak-becak, ada tanah-tanah liat yang kita boleh nampak kat mana tapak kaki tu pergi. Tapi tak ada satu tanda pun. Kehilangan mak Kiah ni pada pagi itu menjadi heboh satu kampung peribumi, orang asli ni. Sebab mereka tak sangka apa yang terjadi. Mereka tak sangka kehilangan mak Kiah ni adalah satu kehilangan pertama kali terjadi dalam kampung tu. Jadi bila dah mak dia hilang, Kiah bagi tahu dengan ayah dia, dengan orang-orang kampung yang lain yang mengatakan mak dia nak ikut kawan dalam hutan. Bila dengar macam tu, orang kampung semua gotong royong cari mananya mak ni. Ke mana si mak ni pergi? Daripada hari ke sehari mereka cari dekat dalam hutan, tapi mak ni tak berjumpa. Dah cari, dah waktu tu belum ada lagi minta bantuan daripada perhilitan ke ataupun minta bantuan daripada polis atau bomba. Mereka menggunakan khidmat daripada kampung ke kampung. Orang peribumi daripada kampung ni minta pertolongan daripada orang peribumi kampung sebelah, yang mana ada yang kaum-kaum yang berbeza minta pertolongan, cari daripada kampung ke kampung, cari ke dalam hutan, tapi tetap juga tak berjumpa.
Bila dah macam tu, habis ikhtiar lah. Yang si bapa ni tadi, yang paling sedihnya si bapa lah, walaupun si isterinya hilang, dia tetap tak ambil iktibar, orang kata tak ambil iktibar disebabkan si isteri ni hilang. Makin dia jadi ganas, makin dia jadi bengis macam tu. Jadi bila dah keadaan menjadi sangat tidak terkawal, akhirnya Tok Bomoh cadangkan, Tok Bomoh lah, Tok Batin cadangkan supaya menggunakan khidmat Tok Bomoh daripada kampung sebelah. Sebab dikatakan Tok Bomoh kampung sebelah ni memang boleh berinteraksi dengan orang alam sebelah. Orang-orang yang orang pribumi sebenarnya pun percaya rupanya dengan makhluk alam sebelah. Sama macam kita semua kan, kita percaya mereka adalah jin ataupun orang bunian. Jadi pergilah Tok Batin ni dengan beberapa orang kampung pergi ke kampung sebelah minta tolong dengan orang kampung sebelah. Ini berlaku selepas seminggu mereka cari Mak Kiah ni tak jumpa-jumpa. Jadi bila minta tolong dengan Bomoh, Bomoh tu cakap dia boleh tolong berinteraksi dengan makhluk alam sebelah, nak cari kat mana kedudukan si emak ni. Jadi beberapa upacara dilakukan. Rupanya mak dia memang betul-betul termasuk dalam ke alam sebelah. Istananya terletak dekat satu pokok besar dekat dalam tengah hutan dekat kampung tu juga. Jadi dia kata cara untuk keluarkan kena minta izin daripada tuan istana di kampung alam sebelah tu. Sebab tuan istana itulah yang tidak membenarkan si emak ni tadi keluar daripada istana. Tapi syarat yang kedua, si emak perlulah ikhlas untuk keluar balik ke alam manusia. Kalau tuan istana tak benarkan, si emak pun tidak ingin untuk keluar berjumpa dengan suaminya semula, memang tak akan dapat buat apa-apa. Si emak akan kekal dekat dalam alam tu sampai bila-bila. Duduk dalam istana, dilayan dengan, kalau mengikut kata Tok Bomoh tu lah, berdasarkan firasat dia, dilayan dengan dayang-dayang, dilayan dengan banyak para pembantu-pembantu, melayan mak dia seperti raja. Jadi kalau dah orang dilayan seperti raja yang selama ni dipukul, diherdik, dimaki, memang tak akan keluar lah daripada alam tu kan. Sebab kalau keluar, kena pukul lagi. Jadi duduklah kat alam tu. Tapi si ayah ni tadi tetap juga paksa minta tolong Tok Bomoh tu. Kau keluarkan kau keluarkan Tok Bomoh. Kau keluarkan bini aku. Aku nak bini aku balik. Aku janji aku takkan pukul bini aku. Ya, bapak dia janji macam tu. Kadang-kadang janji yang macam tu tak boleh dipercayai sangat. Jadi bila tengok, sebenarnya Tok Bomoh tu malas nak masuk campur. Tapi bila tengok si keluarga ni ada 6 orang anak, jadi kesian kalau tak ditolong. Kita ikhtiar dululah, kata Tok Bomoh. Jadi pada malam yang tertentu disediakan beberapa persembahan. Mereka ramai-ramailah pergi dekat kawasan pokok besar yang ada dekat tengah hutan. Jadi Tok Bomoh tu pada malam tu dengan anak adik-beradik Kiah menangis-nangis lah di depan pokok tu. Kiah pun nangis, sedih. Orang kampung pun ramailah yang pergi bawa orang kata obor, bawa obor kan. Sama-sama nak tengok upacara macam mana nak keluarkan si Mak Kiah ni daripada istana pokok tu tadi. Jadi selepas Tok Bomoh tu baca mentera, jadi Tok Bomoh tu seru Kiah, kita panggil nama dia Lia lah. Lia, keluar Lia, anak kau ramai Lia, tengok anak-anak kau nangis, keluarlah alam sana tu walaupun keadaannya bagus, tapi itu bukan alam kita alamnya kat sini. Tapi dia cakap dalam bahasa, mengikut email tu dia cakap dalam bahasa orang peribumi lah. Ada bahasa-bahasa dia lah. Dia merayu lah supaya Kiah keluar. Bila habis je, Tok Bomoh tu baca mentera dan menyeru, angin kuat tiba-tiba melanda kawasan tu. Kuatnya memang tak boleh nak cakap, sampai ke rambut-rambut yang ada, rambut-rambut orang yang ada dekat situ, semuanya terangkat-angkat. Dia menunjukkan kawasan angin yang datang betul-betul kuat. Dalam keadaan angin yang kuat tu, di sela-sela angin tu, terdengar suara perempuan. Dan itu adalah memang suara Mak Kiah. Dia bunyinya macam ni. Aku tak mahu balik. Aku tak mahu balik. Aku tak mahu balik. Banyak kali. Benda tu dengar dengan jelas. Walaupun di antara bunyi angin-angin yang bertiup.
Waktu tu Kiyah dengar juga suara mak dia dan Kiyah menangis lah, mak balik mak balik mak, kami rindu mak. Kalau mak tak nak kalau mak balik tu mak tak payahlah duduk dengan ayah, tapi mak duduklah dengan kita orang anak-anak. Oh, ada juga bila peristiwa macam tu orang kampung pun menangis juga. Adalah orang kampung juga yang terdiri daripada makcik-makcik kampung kan, yang satu kampung nangis-nangislah Kiyah. Kiyah pula. Lia, balik Lia, tengok anak kau Lia, balik Lia. Tapi tetap juga bunyi angin tu disela-selakan dengan aku tak nak balik, aku tak nak balik, aku tak nak balik. Itu je ayatnya berulang-ulang. Jadi Tok Bomoh tadi buatlah upacara untuk kali terakhir. Diserunya lagi balik Lia, balik Lia. Dijadikan anak-anak tu sebagai alasan untuk Lia balik semula ke alam. Tapi tetap juga tak menjadi. Dan selepas angin tu reda, Tok Bomoh tu buat keputusan, nampaknya bini kau tak nak balik. Sebabkan alasannya sebab engkau. Dia kata engkau banyak buat inyai pada dia. Jadi dia tak nak rasa sakit lagi. Dia tak nak. Kau belalah anak kau, pandai-pandailah kau bela anak kau. Aku dah buat usaha, ikhtiar yang sebaiknya, tapi tak berjaya. Itu semua bergantung pada engkau. Jadi Kiyah pada waktu tu sedih bila dia terpaksa menerima yang mak dia memang tak akan kembali. Cumanya dia berharap kalau tak dapat kembali, datanglah dalam mimpi, datang melawan anak-anak. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang buat lawak je, belum habis lagi ceritanya. Mesti ada yang, wah yelah Abang Johnny, janganlah buat lawak cerita bau suku. Belum habis lagi, cerita ni panjang lagi. Okey. Tadi buat lawak sikit aja, buat lucu-lucu. Sebab ni kan hari Senin. Hari Senin kan kita tengah boring gila, tak tahu nak buat apa. Bukan tak tahu nak buat apa. Buat kerja tapi pemikiran ke tempat lain. Abang memang selalu macam tu. Itu abang lah kan. Okey, kita sambung Selepas si mak ni tadi masuk dekat alam sebelah, hilang lah. Mak dia memang tak balik lah. Sejak daripada tu si ayah ni jadi sangat bengis, sangat menakutkan. Yang jadi masa bantai siapa? Kiyah lah. Kiyah anak yang sulung. Waktu tu Kiyah umur dalam 11-12 tahun. Memang setiap kali bapak dia sakit hati atau teringat mak dia bantainya Kiyah. Memang Kiyah memang jadi punching bag lah orang kata. Kiyah disebabkan dia pun seorang anak budak perempuan kan, dan dia ramai adik, dia yang masak, dia yang basuh baju, dia yang cari rezeki, cari ikan. Kadang-kadang tak cukup makanan, minta jiran sebelah. Tapi mujurlah dia dah tahu macam mana cari sayur, macam mana cari ikan dekat dalam hutan. Dia selalu ikut mak dia. Ayahnya tak ada buat apa-apa, tidur je kat rumah. Banyak kali juga Kiyah pergi mengadu dengan Tok Ketua, minta Tok Ketua nasihatkan, tapi tak jalan. Dah orang macam ni hatinya keras, tak boleh jalan. Tetap juga ayah dia menyalahkan semuanya adalah sebab mak dia. Mak dia yang hilang, keluarga ni huru-hara. Dia tak nak bertanggungjawab, dia kata. Jadi sebabkan Kiyah ni selalu mendapat tekanan daripada ayah dia, selalulah Kiyah ni mengadu-ngadu dengan kawan-kawan. Dan antara kawan baiknya adalah Nita. Nila. Antara kawan baiknya adalah Nila. Jadi dia selalulah cerita kat Nila yang dia kena bantai dengan bapak dia. Setiap kali kawan-kawan termasuk Nila bagi semangat, kau kena squat Kiyah. Adik-adik kau ramai, kau jangan macam ni. Kalau bapak kau rasa nak mengamuk dengan kau turutkan aja. Kau diam aja, kau jangan melawan. Sebab makin kau lawan nanti makin dia pukul kau. Lebam-lebam tengok Kiyah. Kadang-kadang juga Kiyah ni pergilah rumah Nita, mak Nita pun tengok, mak Nila pun tengok keadaan Kiyah, sedih sangat. Dia sapunya ubat dekat Kiyah, badannya lebam-lebam. Kesian dia kata dengan keadaan budak ni macam tu. Jadi bila satu hari tu dah teruk sangat kena pukul, entah macam mana, waktu dia orang berkumpul petang tu, tiba-tiba Kiyah cakap, kau nak tahu tak, dia kata, malam tadi aku mimpi mak aku, dia kata. Oh ya ke? Dia kata, mak kau datang? Dia kata, mak kau balik ke? Dia kata, bukan, mak aku tak balik. Mak aku datang dalam mimpi. Dia kata nak bawa aku. Nak bawa aku pergi istana, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, kawan-kawan cakap, sedihlah, janganlah pergi, janganlah tinggalkan kami semua. Kau kan ada ramai adik-beradik, janganlah adik-beradik kau. Tapi dia kata, aku nak ikut mak aku, dia kata. Kalau sekali lagi mak aku datang, aku nak ikut.
Hilang pun hilang lah. Nanti kalau kau rindu dengan aku, kau seru je nama aku. Nanti aku datang. Aku banggilah petanda. Aku ketuk rumah kau 3 kali ke. Waktu tu si Kiah ni cakap dalam keadaan yang bergurau-gurau tu. Dia tergelak-gelak. Tapi bagi Nila dan kawan-kawan dia, ini bukan satu benda gurauan. Sedih dia kata bila tengok Kiah macam tu. Dia ketawa dalam nangis. Dia ketawa sebab dia gembira mak dia nak jemput dia. Tapi nampak daripada air muka dia, dia tengah sedih. Dia tengah memendam perasaan. Jadi nak jadi cerita lah, dipendekkan cerita pada satu hari tu, satu pagi. Sekali lagi kecoh dalam keluarga tu. Kenapa kecoh? Sebab kali ni yang hilang adalah Kiah. Kiah hilang daripada tempat tidur dia. Menangis-nangis adik-adik dia. Oh, bila Kiah hilang, si bapa ni tadi kena bantai. Bukan kena bantai, maksudnya kena pukul dengan makcik-makcik, jiran-jiran. Makcik-makcik semua memang agaknya dah lama panas hati, pendam perasaan, jantan tak guna. Tengok, lepas bini kau hilang, anak kau hilang. Memang kita hempuk ramai-ramai. Tu yang makcik-makcik tu datang hempuk si bapa ni tadi. Kiah hilang. Jadi bila dah Kiah hilang, macam biasalah, cari ke dalam hutan. Mana tahu kalau kurang-kurang kita ikhtiar lah. Cari dekat dalam hutan tak cari dekat sungai tak ada. Dan mengikut kata ceritanya, tapak kaki pun tak nampak, kesan-kesan tapak kaki. Pada waktu tu kebanyakan daripada orang peribumi belum lagi pakai pakai kasut. Mereka lebih suka berkaki ayam. Dan tak nampak tanda-tanda macam Kiah keluar daripada rumah, kecoh lah. Jadi dia sebabkan macam tu, sekali lagi khidmat bomoh tu diperlukan untuk keluarkan Kiah, cari Kiah kat mana. Jadi bomoh tu pun datanglah untuk kali kedua dekat kampung tu. Bila bomoh tu tengok yang hilang tu adalah Kiah, anak kepada orang perempuan yang hilang yang dia pernah tolong dalam beberapa bulan yang lepas, dia rasa macam tak payah tolonglah, biarlah anak dia hilang. Sebab bapak dia pun bukannya hargai bini dengan anak dia, biar anak dia hilang. Itu jawapan bomoh tu. Bomoh tu agaknya nampak kan panas hati tengok orang-orang macam ni. Tapi Tok Batin pujuklah, janganlah macam tu. Kata dia beritahu pada bomoh tu, jangan macam tu. Tolonglah, kesian. Walaupun tak kesian kepada si suami ni tadi, si ayah ni tadi, tapi kesian kepada adik-adik. Sebab dia orang masih kecil lagi. 5 orang lah tu kecil-kecil nak menolong hidup, meneruskan hidup. Jadi Tok Bomoh pun cakap bolehlah, okeylah, kita tolonglah sekali lagi. Tapi kata dia cuba, dia ikhtiar. Kalau tak dapat, jangan salahkan dia. Pada hari yang ditetapkan malam tu, Tok Bomoh tu datang dekat depan rumah. Dan kali ni bukan kat pokok, kat depan rumah. Dan Tok Bomoh tu buat beberapa persembahan. Bukan maksud persembahan tu adalah ada ayam golek, ada, kalau kita macam Melayu ada pulut kuning. Itu memang cara bomoh-bomoh pada zaman-zaman dulu untuk menjalankan upacara kan. Jadi bomoh orang peribumi pun lebih kurang macam tu juga. Jadi pada waktu tu memang habis je Tok Bomoh tu baca mentera, tak ada apa-apa berlaku, tapi Tok Bomoh tu meratip. Macam tu. Jadi orang semua diamlah. Orang kampung semua ada. Kampung tu bukannya besar sangat, dia kata. Kampung semua ada. Orang semua tengok apa yang berlaku. Tok Bomoh tu macam berborak dengan seseorang tu. Nunduk-nunduk dia. Lah tu dia nangis. Kata tu dia cakap lagi. Lah tu dia nangis. Dia seorang-seorang je macam tu. Orang lain pun tak tahu apa yang dia cakap. Cuma dia tahu, semua orang tahu yang Tok Bomoh tu tengah berinteraksi. Tiba-tiba Tok Bomoh tu mengelupo, sedar daripada pengsan dia. Dan Tok Batin tanyalah apa sebenarnya yang berlaku. Dia kata memang betul yang si Kiah ni diambil oleh mak dia, bawa ke istana pokok. Tapi kali ni istana tu bukan setakat pokok je, banyak lagi istana lain jauh kat dalam hutan. Jadi Kiah gembira dekat alam tu, tak payah kacau-kacau lagi, dan Kiah tak nak balik. Sebab dekat sana Kiah dilayan dengan baik dan mendapat kasih sayang seorang mak. Waktu tu kata Bomoh tu dia banyak kali juga pujuk untuk Kiah tu keluar bersama-sama dengan mak dia. Tapi Kiah cakap dia tak nak keluar. Cuma dia kata dia pesan kat kawan dia. Dia kata yang itu Tok Bomoh kata minta kawan-kawan dia datang depan Tok Bomoh. Tok Bomoh nak tanya. Dia kata dalam apa yang dia bercakap dengan Kiah melalui alam sebelah, kalau rindu buat seperti apa yang dia beritahu. Jadi antara yang ingat pesanan tu adalah Nila. Nila kata, okey, memang betul ada pesanan tu. Cakap dalam bahasa orang peribumi lah kan. Cakap bahasa abang macam tak sedap pula. Jadi dia kata memang betul. Kiah ada berpesan, kalau rindu kat dia ataupun nak minta dia tolong apa-apa, panggil nama dia 3 kali. Lepas tu dia akan datang. Dan dia akan datang, kalau tak silap,
Dia akan datang bila tandanya ada 3 kali ketukan dekat rumah. Itu menunjukkan dia datang. Kalau barang hilang ke ataupun perlukan apa-apalah pertolongan, boleh seru dia. Dia kata kalau pertolongan tu melibatkan daripada alam sebelah. Oh, baru Tok Bomoh tu, ya macam tu. Sebab dia kata dekat apa yang dia, waktu dia bercakap dengan Kia, dia tak nak beritahu. Kia tak nak beritahu macam mana nak berinteraksi dengan dia. Cuma dia kata, dia beritahu kawan-kawan dia, tanya kawan-kawan dia. Saya dah beritahu kawan-kawan. Macam tu. Jadi bila dengar macam tu, pelik. Satu benda yang pelik Tok Bomoh cakap. Tapi tak apalah. Dah nak jadi takdir, nak buat macam mana kan. Benda ni dah terjadi. Jadi sejak daripada tu, orang kampung semua menyalahkan si ayah tadi. Macam mana dengan anak-anak adik-beradik Kia yang lebih kurang 5 orang tu? Masing-masing mendapat perhatian daripada Tok Batin dan juga ibu-ibu dekat kampung tu. Masing-masing bagi lauk, bagi keperluan-keperluan, nak mengharapkan si ayah. Memang kalau silap hari bulan mati ke bulu lah budak-budak tu. Tapi Alhamdulillah lah anak-anak tu teruslah hidup dan aman lah lepas tu. Sebulan selepas kejadian Kia hilang, pada satu malam Nila mimpi. Dalam mimpi tu Kia datang beritahu, dia ingatkan kalau perlu apa-apa pertolongan daripada dia, seru nama dia 3 kali, lepas tu dia akan datang dengan 3 kali ketukan dekat rumah. Mula-mula dia ingatkan benda tu macam betul ke boleh jadi, betul ke boleh jadi. Jadi dia ceritalah benda tu pada mak dia dengan bapak dia. Mak bapak dia memang tahu sebab mereka semua ada dekat dalam waktu kejadian. Waktu kejadian Kia nak ditarik keluar oleh si Bomoh ni tadi. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari entah macam mana Nila ni ada satu masalah. Dia punya barang dia hilang. Dia memang ada barang tu tapi dia tersalah letak. Dia tak tahu letak dekat mana. Dia ada bawa barang tu waktu dia cari sayur dekat kawasan hutan. Tapi dia lepas balik daripada cari sayur tu, barang tu hilang. Dia takut kalau barang tu tercecer ke mana-mana sebab barang tu dia sayang. Tapi dalam email tak pula dia ceritakan abang barang apa yang dimaksudkan. Jadi dia kata Nila pada waktu tu dia rasa macam nak sangat barang tu. Dia tak tahu nak minta tolong kat siapa, dan cerita dekat mak ayah pun. Mak ayah kata barang lah, barang kecil je, hilang-hilang lah, nanti bila ada rezeki boleh cari lagi, dia kata. Sebab kalau tengok daripada email macam barang tu macam satu bentuk ukiran lah, ukiran budak-budak punya. Itu je dia kata. Tapi bagi kanak-kanak memang sesuatu walaupun bentuknya setakat ukiran yang simple, dia sangat dihargai kan. Jadi Nila ni kata dia nak sangat barang tu. Dia cari seluruh rumah tak jumpa, seluruh rumah tak jumpa. Jadi dia pun pada malam tu sebelum tidur, dia pun serulah. Kia, dia kata. Kia, oh Kia, Kia, oh Kia, Kia, oh Kia. Kau datanglah, beritahu kat aku mana barangnya. Aku tak tahu letak kat mana. Jadi waktu tu dia tidurlah. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba rumah dia orang macam dilanda ribut, bergoyang. Rupanya dekat luar angin kuat gila. Kuat gila angin tu sampaikan rumah-rumah, ini rumah zaman dulu kan, bukannya kokoh sangat, bergoyang rumah. Kata Nila, wah, dengan keluarga dia takut dah. Semua dah ambil langkah berjaga-jaga. Kalau jadi apa-apa, mereka akan lari masuk ke dalam hutan. Sebab hutan adalah tempat selamat kalau waktu ribut. Sebabnya banyak pokok-pokok yang boleh menapis kelajuan angin. Jadi dah siap-siap pada waktu tu, dah ready. Kalau apa-apa jadi, runtuh rumah ni, kita masuk dalam hutan ramai-ramai. Tak hujan pun macam ribut macam tu je. Tengah dalam keadaan keluarga kecoh-kecoh, tiba-tiba dengan ketukan 3 kali dekat pintu rumah Nila. Pada waktu tu Nila terdiam, mak bapak dia pun lagi dah tergamam. Walaupun keadaan keluar tu memang ribut macam angin kuat gila, tapi bunyi ketukan 3 kali tu betul-betul mengejutkan mereka sekeluarga. Dan tiba-tiba selepas ketukan 3 kali tu, angin pun bertiup, berhenti tiba-tiba, secara tiba-tiba. Dan si ayah tadi buka pintu sebab nak tengok betul ke ada orang, ataupun ketukan tu memang dibuat oleh orang secara tak sengaja, bukanlah datang daripada Kia. Dan sewaktu si ayah tu buka pintu depan rumah, dekat tangga rumah tu ada barang yang kepunyaan Nila, yang Nila tadi seru kata barang tu hilang. Ada. Nila pada waktu tu terkejut gila. Kat mana barang tu hilang dia pun tak tahu. Tiba-tiba barang tu dah ada depan dia. Memang betul lah, kalaulah ada macam tu masalah, bolehlah menyeru si Kia ni. Sebelum abang lanjut pada cerita, mereka bukan beragama Islam. Ini adalah pengalaman keluarga ni. Kita hormati setiap agama. Jadi dia kata, oi, betul lah,
Kia punya pesanan kalau ada apa-apa seru dia. Jadi lepas daripada tu keluarga ni pergilah jumpa Tok Batin esoknya, cerita pada Tok Batin. Cerita pada Tok Batin yang mengatakan yang benda ni betul-betul terjadi. Jadi Tok Batin ni antara tak percaya dengan tak percaya. Dalam selang 2-3 hari tu berlakulah satu kejadian, ada binatang hilang. Ada binatang ternakan yang bukanlah ternakan, lebih kuranglah macam hilang daripada kandang orang kampung tu. Jadi Tok Batin tu datanglah jumpa si keluarga Nila ni. Tanya, boleh tak kalau kita gunakan cara tadi, minta Kia carikan. Lepas tu Tok Batin pun cakap, okey, kita setkan masa lah. Satu malam, diorang pun berkumpul dekat rumah Nila dan Tok Batin pun ada pada waktu tu. Lebih kurang pukul tengah malam, pukul 12, Tok Batin seru. Kia, tolong carikan, ada binatang ternakan hilang orang kampung punya. Bunyinya macam ada cerita-cerita jumpa belalang. Mungkin dia ambil daripada cerita ni. Abang agak lah. Jadi tiba-tiba angin bertiup kencang dan ada 3 kali ketukan. Selepas 3 kali ketukan, bila habis 3 kali ketukan, angin pun reda semula dan Tok Batin pun buka lah pintu. Punyalah terkejut. Binatang ternakan yang hilang tu ada dekat depan rumah Nila. Waktu tu barulah Tok Batin percaya. Oh, ada kaitan dengan ni. Oh, kurang-kurang kita dah ada orang yang nolong sahabat kita, sekeluarga kita daripada alam sebelah. Sejak daripada tu, kisah Kia ni memang sangat popular dekat kampung tu. Tapi benda tu tak bertahan lama. Selepas beberapa bulan, tak ada lagi ketukan ataupun Kia datang. Walaupun diseru banyak kali, tapi Kia tak datang. Pernah juga Nila bermimpi. Dalam mimpi tu, Kia bagi tahu dia dah tak boleh lagi dah nak bagi pertolongan pada keluarga ni sebab melanggar daripada peraturan daripada alam sebelah. Jadi dia kata dia minta maaf lah sangat-sangat. Cuma kalau rindu kat dia, panggil dia nama 3 kali. Kia, nanti dia akan datang. Tapi dia tak boleh bagi, dia boleh bagi ketukan tapi dia tak boleh bagi pertolongan. Itu baru betul. Dia boleh bagi ketukan dan bila seru nama dia 3 kali, dia akan datang dengan 3 kali ketukan pintu. Itu tandanya dia datang. Tapi dia tak akan boleh bagi apa-apa pertolongan sebab melanggar daripada peraturan alam sebelah. Dan macam mana ceritanya boleh dapat ni? Ini adalah cerita Nila. Nila ni adalah makcik kepada Atan, orang yang hantarkan cerita pada abang melalui email. Dan Atan tu pula lebih tua daripada abang. Dia pun dah dekat dengan umur 50. Dia pun dapat hantar email tu ialah sebab dia pun dah duduk dekat bandar sebagai seorang pegawai bank. Itu ceritanya lah, mula ceritanya. Jadi dia kata itu adalah pengalaman makcik dia, keluarga dia yang terletak dekat Perak. Tapi cerita tu tak ramai orang tahu. Dia kata orang-orang lama tahulah. Kebanyakan orang pendam cerita tu macam tu je. Jadikan iktibar jugalah sebagai iktibar dan pengajaran. Macam mana dengan adik-beradik Kia? Adik-beradik Kia sampai sekarang masih lagi sudah besar, dah okey, semua dah berkeluarga, dah tua-tua semuanya dan si bapa ni pun dah meninggal. Adik-beradik Kia pun dah ramai yang meninggal itu. Yang bapa Kia ni pun dah tua, dah meninggal, dah tak ada dekat dunia lagi. Tapi cerita tu kekal di kalangan orang-orang tua sebagai satu pengajaran. Best kan cerita dia? Abang pun masa kagum. Macam satu benda macam filem lah abang rasa. Dia punya keadaan ceritanya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Dan macam biasa sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan hari jadi nak abang sampaikan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang ahli keluarga JSPL yang bernama Desa Uza. Itu adalah nama nickname dia. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat 3 orang yang penting dalam ahli keluarganya yang lahir pada bulan 11. Yang pertama iaitu Ahmad Zafran Nufil yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 11. Yang kedua Ahmad Faizul Bejamin yang hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 11, sama hari jadi dengan abang. Dan yang ketiga Ahmad Irwan Bejamin yang mana hari lahirnya jatuh pada 17 hari bulan 11. Dengan ucapan selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan.
Ucapan hari jadi yang seterusnya, abang ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL iaitu Tesha Jeff. Itu adalah nama nickname-nya. Yang mana hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 11. Abang tak tahulah tu nama nickname atau nama sebenar. Tapi itulah namanya, Tesha Jeff. Hari jadinya jatuh pada 25 hari bulan 11. Dia minta kita semua doakan semoga dia dengan suami dia dapat bersama semula. Bukan apa, mereka sekarang ni dalam keadaan PJJ, pendidikan perhubungan jarak jauh. Jadi dia harap dalam tahun akan datang dapatlah dia dengan suami dia bergabung kembali. Kita sama-sama doakan dan selamat hari jadi daripada JSPL buat Tesha Jeff. Semoga dipermudahkan segala urusannya, semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya menjadi hiburan, halua telinga hari-hari Senin tengah-tengah boring. Cerita ni bagus untuk bagi kita bersemangat balik bekerja. Kalau abang yang orang yang tukang dengar YouTube, itulah abang buat, cari YouTube hari Senin, boring-boring sambil-sambil tengok komputer tu, sambil-sambil lah buat kerja. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita pengalaman daripada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.